أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Fasal yang pertama, segala bahagian mujtahid. Baik, kita masuk kepada bahagian para ulama yang sampai kepada kedudukan ijtihad. Kita dah sebut dulu bahawasanya mujtahid itu ada beberapa peringkat ataupun beberapa bahagian. Sik sama. Walaupun sama mujtahid tetapi sik sama kedudukan. Jadi malam tu kita nak tahu pembahagian ataupun kedudukan bagi para ulama mujtahid. Kita dah sebut juga dulu, kita ulang sikit. Ulama-ulama mujtahid ialah mereka yang sampai kepada kedudukan ijtihad. Ijtihad maknanya ialah mereka yang mengerahkan segala tenaga mereka, ilmu mereka, kefahaman mereka untuk mereka keluarkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu makna mujtahid. Dan kita dah sebut juga syarat-syarat mujtahid. Seseorang yang nak berijtihad, yang nak mengeluarkan hukum secara langsung daripada Al-Quran maupun daripada Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mesti menguasai akan ilmu alat seperti ilmu nahwu, ilmu saraf. Begitu juga menguasai akan ilmu ulumul Quran ataupun ayat-ayat hukum, mengetahui juga berkaitan dengan nasikh dan mansukh dan lain-lain daripada ilmu yang mesti tidak dapat tidak bagi seorang mujtahid menguasai, kerana semua yang dipakai untuk menentukan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau si ada ilmu tu, maka kesilapan akan berlaku kepada seseorang yang ingin memahami akan Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Nyasi ada kaedah, nyasi ada sifir. Jadi nak faham macam ni kepada ayat Al-Quran. Kalau nyasi tahu mana ayat yang umum, mana ayat yang mutlak, mana ayat yang khusus, apa asbabun nuzul kepada ayat, mana ayat yang telah dinasakh, mana ayat yang mansukh sebagai contoh ayat yang telah dinasakh, mana ayat yang nasikh yang menggantikan ayat yang dimansukh. Itu nak tahu semua. Barulah pemahaman kepada Al-Quranul Karim tepat seperti mana keadaan yang sebenar bagi satu-satu daripada ayat Al-Quran. Jadi katanya terbahagi mujtahid itu kepada 3 bahagi. Mujtahid ada 3 bahagian. Itu secara ringkaslah ataupun secara umum. Ada ulama membahagikan sehingga kepada 5 bahagian lah. Kategori ataupun bahagian mujtahid, ada yang membahagikan sampai kepada 5 bahagian. Adapun dalam kitab kita tu 3 bahagian saja. Yang pertama, mujtahid mutlak. Yang pertama namanya mujtahid mutlak, iaitu mereka yang kuasa ia atas mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis dengan kaedahnya sendiri. Mujtahid mutlak itu imam-imam bagi mazhab. Mereka tidak menggunakan kaedah imam yang lain. Mereka ada kaedahnya pun. Imam Syafi'i ada kaedahnya pun, Imam Malik ada kaedahnya pun, Imam Abu Hanifah ada kaedahnya pun, Imam Ahmad bin Hanbal ada kaedahnya pun. Jadi mereka disebut dengan mujtahid mutlak. Mereka adalah pengasas kepada mazhab-mazhab fikih. Nyasi terikat. Mutlak mana bebas, si terikat dengan kaedah ulama' yang lain. Sebab dia pandangan mereka berbeza-beza. Kenapa? Berbeza kaedah yang mereka pakai. Contoh, Imam Malik rahimahullahu ta'ala menggunakan kaedah amal ahli Madinah. Amalan penduduk Madinah. Karena kata Imam Malik, syariat diturunkan di Madinah. Maka tentulah amalan orang Madinah paling tepat dengan Quran dan Sunnah. Tetapi ulama-ulama yang lain tidak menggunakan amal ahli Madinah sebagai sumber hukum di dalam Islam. Maka ketika mana berlaku perbezaan kaedah, jadi berlakulah perbezaan hukum yang keluar.
Bila kita faham tu, kita akan menyalahkan mana-mana imam, mana-mana mazhab. Kenapa? Hukum yang mereka keluarkan berdasarkan kepada kaedah. Imam Syafi'i ada kaedahnya pun. Imam Syafi'i itu Quran, nombor 1 Quran. Bahkan hadis yang muhtamal, hadis yang masih boleh ditanggung akan maknanya, si boleh membatalkan kedudukan ayat Quran. Yang pertama Quran dulu. Quran madah apa? Quran madah sentuh isteri batal wudu. Quran madah sentuh. Maka Imam Syafi'i berpandangan ataupun berijtihad menyentuh isteri batal wudu. Karena Quran kata. Adapun hadis-hadis yang menyatakan Nabi SAW bersentuhan, itu hadis-hadis yang masih boleh ditanggung maknanya. Boleh jadi Aisyah dalam keadaan berselimut, boleh jadi Aisyah dalam keadaan berstokit. Nasi madah dalam hadis. Maka hadis-hadis yang kedudukan seumpama ini, si boleh nak membatalkan kedudukan ayat Quran pada kedudukan yang pertama. Jadi Imam Syafi'i mengeluarkan hukum berdasarkan kepada ayat Quran dulu. Tu kita kena faham. Bila kita faham, maka kita akan menyalahkan. Kita orang mazhab Syafi'i sentuh isi batal wudu. Kalau si mau pegang pandangannya, ikut mazhab anak lain. Tapi kena belajarlah. Nah, kita kena belajar. Jangan kita ikut-ikut aja. Campur-campur mazhab. Kelak kita belajar berkaitan dengan talfiq. Talfiq yang merosakkan akan ibadah kita. Bila kita campur-campur mazhab tu boleh jadi usak ibadah kita. Kita wajib ikut mazhab Syafi'i. Kalau kita belajar mazhab yang lain, kita nak ikut mazhab yang lain pun boleh. Tapi masalahnya kita banyak belajar mazhab Syafi'i. Pasal apa kita banyak belajar mazhab Syafi'i? Kerana negara kita secara umumnya, para asatizah, para guru, pusat pendidikan kita, pendidikan Islam, mengajarkan akan mazhab Syafi'i. Dan kitab-kitab rujukan kita adalah kitab mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i terkesan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Bahkan di Nusantara, di Indonesia, di Selatan Thai, di Patani, di Filipina juga, di Burma juga. Mereka bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kalau kata kita tu pergi belajar Pakistan, ngaji sampai 10 tahun di Pakistan, alim kita mazhab Hanafi, kita nak ikut mazhab Hanafi, saya ada masalah. Bukan wajib ikut mazhab Syafi'i. Tapi kerana kita lebih faham mazhab Syafi'i di situ, di negara kita berbanding mazhab yang lain, maka kita beramal dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita campur pandangan, takut-takut imam mazhab tadi tidak mengakui pandangan ataupun pegangan kita. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i, kita boleh taklid kepada Imam Syafi'i, kita boleh menjadikan Imam Syafi'i sebagai hujah kita. Imam Syafi'i itu ulama, jadi nya sebagai hujah. Ketika mana kita berpegang satu-satu pandangan dan kita tu orang yang disebut sebagai muqallid, orang yang tidak sampai kepada kedudukan ijtihad, kita ikut kepada pandangan mujtahid. Jadi Imam Syafi'i akan bertanggung ke atas pandangannya pada hari kiamat kelak. Dan kita mengikut kepada Imam Syafi'i. Tetapi ketika mana kita mencampur adukkan pandangan imam-imam tadi, siapa yang nak ngaku kata ya mazhabnya pun? Semua asyik ngaku. Maka sebab dia kita kena hati-hati. Maka sebab dia kenapa ulama kita kata kita mesti ikut sikit mazhab. Khususnya dalam bab ibadah itulah. Bab lain boleh. Dan di sana ulama-ulama kita mengajarkan kaedah ikhtilaf kepada mazhab. Bukan kata asyik boleh nak ikhtilaf kepada mazhab. Maksudnya kita nak keluar daripada mazhab Syafi'i, nak ikut mazhab Hanafi. Boleh, tapi dengan kaedah. Dengan kaedah. Dan yang kedua, bukan dengan kita merendah dan menyesatkan pandangan orang lain. Ketika mana kita milih pandangan mazhab Hanafi, kita kata pandangan mazhab Syafi'i si betul. Ya bukan cara ulama kita. Ikhtilaf boleh, tapi jangan kata pandangan mazhab Syafi'i si betul. Contoh kita kata, kita belajar mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sentuh isteri si batal wudu. Kita pun nak pegang pandangannya kerana kita alim mazhab Hanafi. Kita si boleh kata pandangan mazhab Syafi'i si betul. Si boleh. Kita nak pakai mazhab apa pun boleh, tapi jangan kata mazhab yang lain si betul. Kerana pandangan Imam Syafi'i pun berdalilkan kepada Quran dan kepada sunnah sama. Begitu juga kita mengikut pada mazhab Syafi'i, kita si boleh kata orang mazhab lain si betul. Kita dah sebut dulu, semua mazhab dikira mereka itu berada di atas kebenaran. Walaupun di sisi ulama
yang muhakkik mereka mengatakan yang benar hanya satu sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu aja nak benar di sisi Allah, kita sih tahu. Nah, kita sih tahu mana yang benar. Maka kita ihtimal kata semua pandangan mazhab tu benar. Kerana mereka imam-imam yang layak. Nah, imam-imam yang ada autoriti untuk mengeluarkan hukum daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diakui. Bukan kita akui, ulama-ulama yang mengakui keilmuan Imam Syafi'i. Bukan orang kampung, bukan orang biasa, bukan orang sik faham agama. Yang mengakui ketokohan keilmuan Imam Syafi'i itu ulama-ulama yang ada sezamannya. Begitu juga dengan imam-imam yang lain. Maka imam mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mempunyai kaedah mereka sendiri di dalam menentukan akan hukum di dalam agama. Seperti sekalian imam yang empat. Contoh, mereka yang sampai kepada kedudukan mujtahid mutlak itu imam mazhab yang empat. Bahkan kata ulama kita bahawasanya setelah daripada Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada lagi orang yang sampai kepada kedudukan mujtahid mutlak. Tidak lagi. Imam Ahmad bin Hanbal tu penutup. Supaya kita dengar ada lagi mazhab lain selepas daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Ada juga ulama kata si berakhir mujtahid mutlak tadi. Tapi secara umumnya yang kita lihat bahawasanya ulama-ulama kita memadai dengan mazhab yang empat. Dengan kaedah-kaedah mereka dah cukup lah. Tinggal kita milih je mana mazhab yang kita rasa dekat dengan kita. Mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi. Cik perlu lagi nak mula mazhab baru dengan kaedah. Pusing-pusing, sama aja. Pusing-pusing balik kepada mazhab Syafi'i, pusing-pusing balik kepada mazhab Hanafi. Pandangan tadi. Pusing-pusing kita keluar, pergi mazhab Hambali, sama aja. Maka kata ulama, selepas daripada Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada lagi yang sampai kepada kedudukan mujtahid mutlak. Kecuali Imam Mahdi. Adapun Imam Mahdi, ulama kita sebut dalam kitab-kitab pun ada sebut juga. Kalau Imam Mahdi datangnya tidak bermazhab dengan mana-mana mazhab. Kenapa? Nya sendiri mujtahid mutlak, nya boleh keluarkan hukum daripada Quran dan daripada hadis. Sesuailah nya pemimpin akhir zaman. Hanya nak taklid kepada imam. Si padanlah. Nya tu siapa? Imam Mahdi. Pemimpin akhir zaman. Bukan Abu Ya Arkam pemimpin ke zaman. Tu Imam Mahdi yang Nabi sebut bahawasanya akan datang Imam Mahdi yang namanya seperti namaku Muhammad bin Abdullah, yang datang daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi akan bersama dengan Nabi Isa alaihi salam untuk memerangi Dajjal. Jadi Imam Mahdi ada mazhab. Kenapa? Kerana nya mujtahid mutlak. Kan ada orang tanya dalam satu video, Imam Mahdi kelak mazhab apa katanya? Ulama kita dah jawab lama dah. Nya tanya nak mengelirukan masyarakat awam. Nya nak madah apa? Mana kata si payah ikut mazhab Imam Mahdi pun si ada mazhab. Jadi nya tanya, Imam Mahdi kelak mazhab apa? Ulama kita dah jawab bahawasanya Imam Mahdi tidak mengikut kepada mana-mana mazhab. Kenapa? Nya mujtahid mutlak. Nya akan berdalilkan kepada Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau orang-orang yang tidak mahu bermazhab dengan empat mazhab dan mereka sampai kepada kedudukan mujtahid mutlak, maka ulama kita tidak akan permasalahkan dan persalahkan. Contoh kita ada di masjid kita tu ada yang sampai kedudukan Imam Syafi'i dalam ilmu. Siakan ada orang kata, "Si boleh, kau mulah mazhab kau pun." Kalau nya memang alim sungguh, hafal Quran, faham Quran, menguasai kaedah bahasa Arab, menguasai kaedah ilmu, nya nak mula mazhabnya pun siada orang marah. Bahkan orang nak marah pun si berani kerana nya orang alim. Kita marahnya, nya marah kita balik kerana nya ada ilmu, kita si ada ilmu. Tapi masalah kini tu yang mendakwa tidak mahu bermazhab, mereka si sampai kepada kedudukan ijtihad. Yang nak kita persoalkan. Bukan kita kata, mesti ikut mazhab. Si mesti kalau kau
orang yang sampai kepada kedudukan ijtihad, si mesti, si wajib. Tapi kalau kita sampai kepada kedudukan ijtihad, kita tu muqallid, namanya wajib ulama kita kata mengikut salah satu daripada mazhab yang 4. Kalau kita ikut mazhab yang 4, kita muqallid, kita sampai kepada kedudukan ijtihad. Kemudian kita keluarkan hukum daripada Quran dan sunnah tanpa ilmu. Tiada ilmu lah, kita sampai kedudukan ijtihad. Maka hukum yang kita keluarkan jadi hukum yang cacat merbah. Jangan kita gitu. Golongan liberal, golongan Quranis yang si mau ikut kepada mazhab, nangga pandangan mereka. Nah, rusak, menyalahi ijma' pandangan mereka. Suruh tukar sembahyang hari Jumaat kepada hari Sabtu. Naknya madah liwat si haram, nak haram zina ajak katanya. Nak kalau berzina dengan bukan mahram katanya boleh, dengan syarat suka sama suka. Tu. Yang cakap tu kawan biasa, profesor doktor bidang syariah, orang agama cakap tu. Nah, ada orang cakap semayang yang wajib bukan 5 waktu sehari, 3 waktu. Kerana Quran sebut 3 waktu aja. Nangga. Nah, bila si ikut kepada mazhab, kita akan lihat pandangan yang mereka keluarkan menyalahi akan ijma'. Jadi, sebab biar kita kata, ketika mana seseorang yang sampai kepada kedudukan ijtihad, terpulang. Contoh Imam Muzani, murid kanan kepada Imam Syafi'i. Kata ulama, beliau tu kalau nak maulah mazhabnya pun boleh. Boleh beliau nak maulah mazhabnya pun, kerana beliau tu sampai kepada kedudukan mustahid mutlak. Tapi si maunya, si mau keluar daripada mazhab Syafi'i, maka beliau disebut sebagai mustahid yang mustaqil. Dia ataupun mustahid muqayyad, dalam istilah kita situ disebut mustahid mustahid mazhab. Situ disebut mustahid mazhab, ataupun dalam kitab yang lain disebut dengan mustahid muntasib. Mustahid yang muntasib. Muntasib tu makna apa? Yang masih menisbahkan dirinya kepada mazhab Syafi'i. Makanya sendiri boleh nak maulah mazhabnya pun. Kalau Imam Muzani yang alim macam yang boleh maulah mazhabnya punya pun, si maulah mazhabnya pun ikut mazhab Imam Syafi'i, kita yang siada orang iktiraf kita tu. Ilmu kita cukup-cukup makan aja. Nak ulama ajar pun kita asyik menguasai, apalagi kita nak kaji, nak korek sendiri daripada Quran Sunnah tu, lebih lagi lah kita. Tu jadi kita kena faham. Jadi kalau orang kata wajibkah ikut mazhab? Kadang-kadang mereka kata, wajibkah ikut mazhab Syafi'i? Oh, kalau macamnya orang si ikut mazhab Syafi'i, berdosalah. Nangannya pusing. Saya ada orang madah macamnya. Saya ada orang madah si boleh ikut mazhab yang lain. Ada orang mazhab Syafi'i madah haram ikut mazhab Hanafi, si betul ikut mazhab Maliki. Saya dah. Tapi kenyataan yang dibuat supaya apa? Nak gambarkan bahawasanya sebenarnya si payah ikut mazhab. Ikut Quran dan Sunnah katanya. Baik, kita tanya balik, mazhab si ikut Quran Sunnah kah? Mazhab yang 4 si ikut Quran Sunnah kah? Quran yang ikut Quran Sunnah aja. Bahkan mereka lebih lagi. Pasal apa? Kerana mereka sampai kepada kedudukan yang tinggi di dalam ilmu. Mereka ada sanad hadis mereka pun. Mereka ada ilmu-ilmu yang mereka belajar, dan zaman mereka zaman yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jauh daripada Nabi. Berapa banyak dah ilmu yang Allah Taala angkat daripada kita dengan matinya para ulama. Mereka zaman yang masih dekat. Tabi'in kita dah sebut dulu. Imam mazhab yang 4 tu tabi'in, kecuali Imam Abu Hanifah. Ulama kita kata yang masuk dalam kategori tabi'in. Tabi'in makna apa? Tabi'in belajar sahabat, sahabat belajar Rasulullah. Dekat. Kita belajar dengan siapa? Nak si ada Datuk Guru sikit hal lah. Tu kalau kata Datuk Guru belajar, jauh kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ilmu yang Allah Taala dah angkat daripada kita. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut zaman tu banyak orang jahil daripada orang alim. Tu zaman kita tu. Sibuk kata orang biasa, ustaz-ustaz yang jahil. Masuk kambik lah.
Kalau alim saya dah jadi ustaz macam tu. Jadi tok guru lah. Buka pondok, buka apa, madrasah besar lah. Nak murid kami. Jadi yang kata hari tu, bukan kata orang biasa. Ustaz pun jahil. Hari tu banyak ustaz yang jahil. Cakap merapu. Bukan bidangnya. Bercakap bab akidah merapu. Si tahu manhaj ahli sunnah. Hari tu imam contoh. Imam masjid. Zaman dulu imam masjid tu orang alim. Sekurang-kurangnya 5 tahun belajar di pondok. Sekurang-kurangnya kitab I'anatul Talibin khatam. Tahu rukun-rukun semayang. Hari tu imam kita. Si madah situ semualah. Sebagai bentuk muhasabah. Bahasanya zaman kita tu zaman apa? Zaman yang Nabi sebut yurfa'ul ilmu wa yusbatul jahlu. Zaman kita tu Allah Ta'ala angkat ilmu dan Allah Ta'ala tetapkan kejahilan. Ada tu kalau nak banding dengan ulama dulu memang si akan dapat dibanding. Ada itu. Walaupun namanya tok syekh, orang panggil syekh, orang panggil apa, si sama. Zaman kita gitu. Nak banding dengan zaman Imam Syafi'i, nak banding dengan ilmu Imam Syafi'i. Nak banding dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan lain-lain daripada para ulama. Maka sebabnya kita sebagai orang yang tidak sampai kepada kedudukan ijtihad, maka kita mengikut kepada imam-imam mazhab. Kita ikut kepada mazhab. Bila mazhab kata haram, kita ikut haram. Walaupun kita si tahu mana dalil. Mazhab kata harus, kita ikut harus. Mazhab kata sunat, kita ikut sunat. Kerana kita si tahu dalil. Kalau kita tahu dalil, kita sampai kepada kedudukan seperti mana mereka, atau pulang kepada kita lah nak ikut mazhab ataupun semua. Baik, yang kedua, mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab. Kalau dalam kitab lain, mujtahid mazhab tu, imam mujtahid mazhab tu seperti Imam An-Nawawi. Tapi di situ disebut Imam Nawawi sebagai mujtahid tarjih. Tu ada sedikit perbezaan lah. Tapi ala kulli hal kita faham kedudukan mujtahid tadi. Baik, yang kedua katanya ialah mujtahid mazhab. Mujtahid kepada mazhab. Mujtahid yang menisbahkan dirinya kepada mazhab. Dan iaitu mereka yang mengeluarkan ia akan hukum dengan segala kaedah imamnya seperti Al-Muzani. Imam Al-Muzani. Nya mengeluarkan hukum. Pandangannya kadang sama dengan Imam Syafi'i. Tapi nya pakai kaedah Imam Syafi'i. Itu namanya mujtahid mazhab. Sebab ya kita jangan keliru. Kita kata, pasal apa ulama kita bersalahan dengan pandangan Imam Syafi'i? Contohlah kita mengaji, kita nanggap, kena ulama mazhab Syafi'i, tapi pandangannya berbeza daripada pandangan Imam Syafi'i. Pernah sih kita fikir. Contoh kita baca kitab Imam Nawawi. Kayak kita ambil kitab Al-Imam Syafi'i. Kita kata sama tu. Kata Imam Nawawi untuk mazhab Syafi'i, siapa sama? Kerana yang kata mujtahid tadi, khususnya mujtahid tarjih, yang mentarjihkan lagi pandangan-pandangan tadi. Dengan segala dalil, dengan segala perkataan imamnya tarjih. Yang mengeluarkan akan hukum yang dirasakan paling rajih, paling jelas, paling tepat. Maka sebab dia, kalau orang tanya, pasal apa asyik belajar kitab kitab Imam Syafi'i? Kan ada orang madah. Kita kata kita ikut mazhab Syafi'i, pasal apa asyik mengaji kitab Pasal apa? Kita kata kitab tu kitab induk. Kalau induk tu mana benda yang belum diproses. Macam akar kayu belum diproses, belum jadi ubat kuat, belum jadi air apalah, belum. Bila belum diproses, kita takut kita salah dalam memahami perkataan imam. Imam Muzani sendiri pernah mengatakan, kalaulah aku dapat memahami perkataan Imam Syafi'i, nescaya aku akan dapat manfaat yang lebih. Tapi kerana banyak perkataan Imam Syafi'i yang aku faham. Sebab apa faham? Tinggi. Ilmunya tinggi. Imam Muzani Imam Muzani tadi, murid kanan Imam Syafi'i. Yang layak maulah mazhabnya pun, yang madah kalau aku boleh faham semua perkataan Imam Syafi'i, nescaya aku akan dapat manfaat yang lebih. Tapi kerana banyak aku faham.
Kalaulah Imam Muzani yang belajar secara langsung daripada Imam Syafi'i pun ada banyak yang faham kerana tingginya ilmu Imam Syafi'i. Bagaimana dengan kita tiba-tiba kita nak baca kitab Al-Um. Maka sebab ya ulama susun kitab-kitab ada level, kitab-kitab tu ada level. Kalau mengaji di pondok kitab mazhab Syafi'i tu ada level, bukan terus mengaji kitab Al-Um. Macam kita lah nak sekolah, sedar kita terus masuk universiti. Orang masuk darjah 1 terus mengaji apa? Matematik tambahan. Baru masuk darjah 1 baru kenal nombor 1, nombor 2. Tambah tolak pun saya tahu, tiba-tiba kita ajar matematik tambahan. Syik kabiul budak lah. Jadi ada levelnya. Bukan salah nak mengaji. Ulama kita mengaji tapi tingkatan yang tinggi. Bahkan kitab Al-Um salah satunya yang ditahqiq. Tahqiq tu makna disemak, dicek daripada nuskah yang asal, manuskrip, betulkan, ditahqiq. Itu ada satu saja yang dilakukan oleh ulama Al-Azhar. Ia pun mengambil masa beberapa tahun, berapa puluh tahun. Namanya Dr. Irfat Fauzi. Nama doktor ya. Yang tahqiq. Tiba-tiba kita kata, oh kita boleh faham kitab Al-Um. Ulama nak tahqiq aja ambil masa berpuluh tahun. Kita mengaji si pernah, ya pun macam terjemahan aja. Al-Um ada terjemahan. Mengajar di masjid, kilik terjemahan Al-Um. Yang mana enggak tu Al-Um ada tu. Kita orang kata mazhab Syafi'i itu Al-Um kata si boleh. Nak mengajar. Tu ada. Nanggailah YouTube berlambak. Pesen macam untuk berlambak. Untuk fitnah kepada agama kita. Baik, yang kedua mujtahid mazhab, dan iaitu mereka yang mengeluarkan ia akan hukum dengan segala kaedah imamnya. Yang ikut kepada kaedah imam mazhab. Imam Muzani ikut kepada kaedah Imam Syafi'i. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ikut kepada kaedah mazhab Imam Abu Hanifah. Ikut kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga selevel dengan Imam Muzani. Tapi nyala mazhab Hanafi. Yang alimlah mazhab Hanafi. Guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar mazhab Hanafi daripada murid kanan Imam Abu Hanifah, namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i sempat dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Lahir pada tahun yang sama meninggalnya Imam Abu Hanifah. Jadi sempat belajar. Jadinya belajar daripada murid beliau, Imam Abu Hasan Asy-Syaibani. Sebab dia kalau kita lihat sanad mazhab tu sambung semua, sambung. Sambung. Imam Syafi'i belajar daripada murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani belajar daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belajar daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi belajar daripada Rasulullah. Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik. Imam Malik ada lagi gurunya, Nafi' namanya. Naik ke atas sampai kepada Rasulullah. Imam Ahmad begitu mengaji dengan Imam Syafi'i. Maka sanad mazhab sikit datang semua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya satu saja. Tapi pandangan berbeza-beza kerana sifat agama kita membenarkan perbezaan di dalam masalah cabang agama. Pasal apa agama benarkan? Kerana Allah Ta'ala nak jadikan syariat Nabi Muhammad tu mudah. Bila ada perbezaan jadi mudah. Nak maulah boleh, si maulah sibuk. Jadi mudah. Tapi kalau ada satu pandangan aja, sikap susah kita. Siap ada pilihan kita. Tu yang kata jadi mudah. Contoh, nak beri gambaran mudah bila ada perbezaan. Imam Syafi'i mensyaratkan niat untuk puasa Ramadan pada tiap-tiap malam daripada malam Ramadan. Tiap-tiap malam kena niat. Kalau si niat sah puasa Ramadan. Adapun Imam Malik rahimahullahu taala membolehkan kita niat pada malam pertama daripada Ramadan dengan niat sebulan-bulan Ramadan. Kemudian kita maulah dua-dua.
Dalam kitab mazhab Syafi'i pun diajar kepada kita, niat kita ikhtilaf kepada mazhab Imam Malik, malam pertama kita niat sebulan-bulan Ramadan. Kemudian kalau kita terlupa niat, maka memadai dengan niat kita yang kita ikut kepada mazhab Imam Malik. Mudah sih. Mudah. Mesti kena tinggal puasa kita. Kenapa? Kerana si niat. Nah, lupa niat kita si puasa. Maka kalau kita niat sekali aja, biasanya orang ingatlah niat kali pertama tu, orang niat malam kedua, malam ketiga, kadang-kadang lupa, letih nak. Mula-mula orang ingat semua. Masa saya belum puasa lagi malam pertama ya. Nah, tarawih. Kaya tu imam kita pun pesan lagi, lekat daripada sembahyang tarawih nya lapaskan niat nawaitu saumarodin lah. Jadi orang ikut juga. Jadi kemudahan, bila ada perbezaan menyebabkan berlaku kemudahan kepada kita kerana kita ada pilihan. Ini citra kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala jadikan. Contoh kita kata, mazhab kita mengharamkan makan boyak. Kita pernah sebut dulu. Mazhab Imam Malik mengharuskan, menghalalkan makan boyak. Baik, kita yang ada di negara yang ada sapi, ada manuk banyak tu, saya dah bingung gila. Tapi negara orang yang berada di tempat yang ada boyak je. Hidup tepi sungai. Hari-hari makan ikan, boring juga. Jadi kena tukar menu boyak. Boyak panggang, boyak golek, boyak paprik. Jadi ada kemudahan. Kenapa? Ada perbezaan tadi. Sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ikhtilafu ummati rahmah. Perbezaan di kalangan umat aku itu adalah suatu rahmah. Di antara makna rahmah apa? Mudah, senang. Yang jadi masalah itu orang yang melaga-lagakan pandangan mazhab. Tu si betul tu, baca kunut lah sembahyang subuh. Nak betul si baca. Tu yang jadi masalah. Maka kalau orang yang faham perbezaan, bila imam baca, bacalah. Bukan benda salah. Kerana Imam Syafi'i berpandangan dengan dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan si ada dalil. Kalau imam si baca, si boleh baca. Satu kemudahan, satu rahmah. Kita laju-laju bangun sembahyang subuh, salah makan, jirik nak berak. Kalau macam kunut, kira si habis kunut, berak dulu. Tinggal kunut, mayang kita nak. Si payah macam kunut. Nak laju sikit, cepat sikit boleh berak lah contoh lah. Rahmat satu perkara yang mudah. Boleh ringkas sikit sembahyang. Batal sembahyang kita, si batal. Tapi kami asyik sujud sahwi. Sujud sahwi pun sunat juga. Contoh. Kan jadi mudah bila kita faham perbezaan. Yang jadi payah tu bila orang yang si mau menerima perbezaan. Nak aku je betul. Si boleh. Tok, si sampai pahala kepada si mati katanya. Contohlah. Jadi orang yang malah tahlil, orang baca Quran, orang malah apa, semua sesat. Ya, jadi masalah. Kalau yang nak pegang kata sampai pahala kepada si mati, dan yang menerima pandangan ulama yang kata sampai pahala kepada si mati, settle. Saling hormat menghormati. Kita nak pandangan kita dihormati, tapi kita si pandai nak hormat pandangan orang. Macam ni. Nah, yang kata hukum fikih itu hukum yang luas. Hukum fikih agama kita tu luas. Berapa million hukum yang dikeluarkan oleh ulama daripada satu zaman kalau dihimpunkan. Guru kita di Mesir, mantan mufti Mesir, Dr. Ali Jum'ah sebut ada million masalah fiqhiyah. Mana kata luasnya. Nah, hebatnya agama Allah, agama syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hukum semua. Kita pernah baca buku berkaitan dengan Facebook. Ulama kita tulis satu kitab khas bincang pasal hukum Facebook. Bayangkan, Facebook aja ada hukum. Kita asyik kira. Nak pakai Facebook pun ada hukum. Ulama tulis kita adab. Macam ni kita nak pakai Facebook. Begitu agama kita. Karena sifat agama kita tu bukan sekadar ritual. Tu kita kena faham. Jangan kita faham agama tu ritual macam agama nak lain. Dalam tempat ibadah saja ada agama. Luar daripada ibadah si ada agama. Agama kita tu ulama kita sebut way of life.
Nah, the way of life. Yang kata agama kita tu cara kita hidup. Nah, cara kita hidup. Dah azan tak? Soal. Sana. Dah azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم رب هذه الصلاة القائمة على سيدنا محمد الشرف والرضا والصلاة إنك اللهم سيدنا محمد. Cerita apa tadi? Ha? Dah habis ya? Ha? Boleh nak agak. Cerita pasal apa tadi? Ha? Yang kata agama kita tu cara hidup. Nah, cara hidup. Agama kita bukan ritual. Bukanlah masjid aja yang kata kita beragama. Bahkan di luar daripada masjid pun sama. Yang kata agama ada aturannya, ada hukum hakam. Kadang-kadang orang ikut agama dalam masjid je, luar daripada masjid ada aturan. Suka hatinya nak maulah aja. Kadang-kadang walaupunnya imamnya Bilal sebagai contoh, di masjid aja, luar daripada masjid ada rupa. Contoh, kan situ untuk cerita tu. Kita umum tu cerita. Kadang-kadang ada orang terasa. Kita kata kalau sik maulah, pasal apa nak terasa? Kita sebut tu sebagai satu bentuk nasihat. Dan kita sik sebut nama. Sik sebut nama. Jadi tujuan kita adalah nak beri nasihat. Kalau kita kata salah yang Ustaz madah, bak dalil. Ustaz kami belajar tu kitab sekian-sekian, ulama yang madah, tu si betul kata kita. Kita boleh bincang. Tapi kalau betul, kita kena terima. Kalau kita si terima, mana apa? Kita sombong lah.
Bila ada orang tegur kita kata si betul tu, kita si nak menerima. No, di padah kita ya hukum Tuhan, bukan hukum ustaz dia. Ha. Bila kita si menerima, kita si menerima hukum Tuhan. No, kita sampaikan tu bukan pandangan peribadi kita, pandangan ulama. Ada kitab di hadapan kita. Hukum hakam yang kita sebut. Contoh ada masjid yang suruh berhenti bila masuk waktu berhenti. Atau isu global. Kami madah. Beri arahan juga kepada imam. Maghrib baca surah pendek. Tok maghrib surah panjang, isyak surah pendek, terbalik. Sunnah maghrib surah pendek, isyak surah panjang. Tok maghrib surah panjang, isyak surah pendek. Pasal apa? Cepat nak balik dekat isyak. Bila surah panjang, bila isyak kita kena berhenti, kuliah kita berapa minit? Kadang sampai setengah jam. Kena imam nak wirid panjang. Nak mengajar apa? Kurang daripada setengah jam tu nak mengajar apa? Dah satu hari. Tu ajak masa kita nak mengaji sehari-hari kita tu. Tiba-tiba masjid keluarkan arahan, isyak kena berhenti. PKP dulu bolehlah kita faham lah. Tu si ada PKP. Kita jadi COVID kita. Dah. Bilal, beri arahan Bilal. Beri arahan apa? Azan sibuh panjang gila. Pasal apa? Ulama kata makruh. Azan panjang gila tu makruh. Tu sebelum azan, subhanallah walham. Siapa madah? Nah, azan tu si ada subhanallah si ada. Azan tu pergi Allahu akbar terus. Si ada azan. Si dapat pahala. Ulama kita kata si ada sunnah. Azan tu mulanya dengan Allahu akbar. Bila pergi ke mikrofon azannya Allah bismillah pun si sunat. Apa lagi nak lain? Tu subhanallah walhamdulillah apa dah berapa minit dah dia. Bila kita tegur si mau ikut. Maka yang kita tegur bukan pandangan peribadi kita. Ya hukum yang ulama kita sebut alam kitab. Kalau kita setuju, hamba kitab mana yang madah? Kitab ulama mana yang madah suruh macam ya dulu sebelum daripada azan. Bila si sunnah si pun mulah lah. Nah, kerana si ada pahala bila si sunnah. Bahkan kita berlebih-lebihan. Nah, maka setiap sesuatu tu ada mulanya. Ada mula setiap sesuatu. Contoh kita nak khutbah Jumaat. Ulama kita kata si sunnah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Mula khutbah tu dengan puji Allah. Mula khutbah dengan alhamdulillah. Puji Allah. Jadi si sunat. Walaupun kita macam bismillah, si ada pahala si sunat. Bahkan menyalahi sunnah. Itu kita kena faham. Nah. Kerana setiap sesuatu ada mula. Jadi kita tegur tadi kerana menyalahi ilmu. Bukan kerana peribadi kita. Kita pun setuju kalau kuliah terlalu panjang. Tapi kita nanggal jual lah. Ustaz Rosaidin tengah kuliah. Belum habis lagi. Nya pergi komat. Itu nama apa? Orang panggil. Kurang ajar orang panggil. Nah. Tengah mengajar pergi komat. Beri habis dulu. Jangan tunjuk gila. Nah. Kita dalam masjid tu. Dalam majlis ilmu, majlis yang paling afdal atas muka bumi tu majlis ilmu. Kalau kita kata kita semua banyak masjid nak lain ada yang boleh kita pergi. Tidak semestinya kita mesti datang tempat yang ada kuliah panjang. Kita dah tahu Ustaz Rosudin tu kuliahnya panjang. Pergi cari masjid lain lah. Banyak lagi pahala lah. Nak banyak pahala lagi jalan kaki. Makin jauh makin banyak pahala. Oh, semayang kena awal waktu, semayang awal waktu katanya. Sembahyang awal waktu bagi waktu nak lain. Adapun isyak, ulama kita kata sunat kita mentakhirkan sembahyang isyak kalau ada majlis zikir, majlis ilmu, kita baca Quran ke, kita nak simpan sekali dengan tahajud kita, qiyamul lail kita. Sunat ulama kita. Kerana ada hadis. Mana boleh pahala lain lagi, ekstra pahala bila kita melambatkan sembahyang isyak. Memang pada asalnya kalau kita ada apa-apa kerja, yang afdal as-salah ala waktiha, sembahyang di atas waktunya.
Tapi kalau ada majlis ilmu, kalau ada majlis zikir, sunat ulama kita kata, boleh kita melambatkan ataupun mentakhirkan sembahyang isyak kita. Tu kita tegur kerana apa? Kerana benar menyalahi kaedah ilmu, menyalahi kaedah hukum. Bukan masalah peribadi kita, memang kita kadang ada tempat kita kuliah panjang. Tapi panjang kita pun kita nangga keadaan juga, tak nangga topik juga lah. Kadang-kadang kita nak habiskan satu perbahasan tadi alang-alang. Kita macam kitab tu. Bila macam kitab, macam beri habis tergantung. Minggu depan kita situk 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Sebulan 2 kali aja. Mu sakit perut, mu sihat, siapa datang? Lalu adalah sebulan-bulan mengaji. Nak lain adalah ustaz nak lain. Kita madah kita lah. Jadi kita ambil kesempatan panjang dikit. Panjang kita pun insya-Allah si pernah lagi lah sampai pukul 12 si pernah. Sikit-sikit aja. Tu kau apa dah tu? Awal lagi lah, belum mungkin tu belum. Kalau ada sikit masjid dah tu kena berhenti dah tu. Belum pukul 8 lagi. Jadi kena kadang-kadang masalahnya ada arahan daripada pihak Jabatan Agama Islam pun. Bila imam baca surah Al-Mulk lekat daripada isyak, nyatanya ada arahan daripada Jaiz kah? Naknya suruh berhenti, ada arahan daripada Jaiz kah? Baca surah Al-Mulk nak tunggu arahan daripada Jaiz dulu baru nak mula. Walaupun ada arahan baca surah Al-Mulk tu kan Nabi sebut kelebihannya. Yang kata orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk tu Allah Ta'ala akan bebaskannya daripada azab kubur. Azab kubur tu sakit tuan-tuan. Nabi SAW si akan tidur melainkan Nabi baca satu tabarakallazi biyadihil mulk, yang kedua Hamid Ad-Dukhan, surah Ad-Dukhan, 2 surah ya. Nabi si akan tidur kalau si baca tu. Kita baca sikit aja Al-Mulk. Paling-paling pun 15 minit. Kalau laju 10 minit boleh habis. Al-Mulk. Apa kelebihannya? Dapat menyelamatkan kita daripada azab kubur. Kalau kita jenis si mati, siapalah si baca. Ia kena tunggu arahan daripada Jaiz dulu baru boleh baca. Masjidlah yang berperanan mendidik masyarakat. Kalau masjid tu bukan tempat nak didik masyarakat dengan agama, di mana lagi? Di mana lagi? Tu lekat semayang dah zikir pendek, kini tu makin pendek. Ada masjid saya ada doa terus. Ada lagi masjid saya ada doa terus angkat imam. Imam Wahabi. Bukan Ustaz Wahabi, imam yang berpahaman Wahabi. Nak ikut sunnah katanya, nak ikut sunnah. Nabi sih pernah tinggal zikir dekat daripada semayang. Yalah sunnah Nabi. Setiap habis semayang, Nabi sih pernah meninggalkan zikir. Nabi sih maulah ramai-ramai. Maulah sendiri. Jangan habis semayang terus angkat. Menyalahi sunnah. Kata nak ikut sunnah kan. Zikirlah dulu. Dan sunnah juga. Nabi meri muka kepada jemaah. Ataupun meri kanan kepada jemaah. Pasal apa? Di antaranya Nabi nak madah semayang yang habis, selesai semayang. Bila imam menghadap, mana habislah semayang. Orang belakang zaman dulu, bukan macam zaman kita. Nak sahabat Nabi tu, Nabi wafat ada 100,000 lebih. Bukan ada mikrofon. 100,000 tu kalau ada, sampai ke sini kita semayang. Sahabat Nabi semayang berjemaah semua. Bukan macam kita gitu. Sahabat Nabi dapat semayang, dapat rukuk serta Rasulullah, syukur mereka. Semayang berjemaah. Jadi cara tadi sunnah. Walaupun dulu Nabi maulah kerana Nabi nak madah bahawasanya semayang dah selesai, tapi sunnah ulama kita kata bila kita habis sebagai imam tadi kita beri bahagian kanan kita kepada makmum ataupun beri wajah kita. Nabi pusing. Tapi khilaf ulama, ada ulama kata afdal menghadap kepada kiblat. Kerana kiblat tu yang paling afdal. Boleh juga mana-mana. Tapi zikir.
Dekat daripada sembahyang. Kami si pegang pandangan kata boleh berzikir ramai-ramai. Berzikir seorang-seorang. Nah, berzikir seorang-seorang. Masalahnya kalau imam si zikir ramai-ramai, jemaah kita si zikir. Nah, jemaah kita si zikir lah. Sebab ya imam kita zikir dengan kuat supaya apa? Jemaah boleh belajar. Kerana jemaah kita kan semua tahu, kan semua apa zikir. Ada yang mungkin baru masuk Islam, ada mungkin baru datang masjid. Dengan asbab imam zikir kuatnya boleh turutnya, boleh ikut. No, dah pandai, zikir sendiri. Saya ada masalah. Kalau ada hajat, terus bangun, saya ada masalah. Nah, pusat mau beranak ke apa ke. Tapi kalau tiap-tiap malam, habis mayang bangun, tiap-tiap malam pusat beranak, saya patut juga. Bila ada masa nak zikir lah. Allahu Akbar. Ada masjid kita khutbah Jumaat. Jadi lekat daripada sembahyang Jumaat tu kita asyik tinggal. Baca Fatihah 7 kali, Qul Huwallah 7 kali, Qul A'udzu Falaq 7 kali, Qul A'udzu Binnas 7 kali. Pasal apa? Pasal Nabi sebut kelebihan yang besar. Siapa-siapa yang habis sembahyang Jumaat sebelum daripadanya alih kakinya yang baca untuk 7 kali itu, yang dapat pahala sebilangan orang mukmin yang ada atas muka bumi itu. Seramai orang mukmin ada, sebanyak ialah pahala yang Allah Taala beri. Oh, hadis dhaif ustaz. Ada orang kata. Ada ulama kata hadis dia hasan. Nah, kalau hadis dhaif sekalipun si boleh beramal. Hadis dhaif beramal untuk fadailul amal. Boleh. Imam-imam kita zaman dulu, masa kami kecil dulu, si pernah tinggal untuk lekat daripada Jumaat. 7 kali ya, sekejap aja. Kalau kita zikir biasa pun lebih kurang aja. Ada orang komplain kata Ustaz Amin zikir panjang. Tajuk khutbah apa? Meraih keberkatan hari Jumaat. Apa isi dalam khutbah Jumaat? Supaya kita banyakkan doa, banyakkan zikir pada hari Jumaat. Kerana nak raih keberkatan hari Jumaat. Makna kata Jumaat, khutbah Jumaat si masuk dalam telinga ya. Nah, khutbah Jumaat cerita tentang meraih keberkatan Jumaat. Zikir panjang dikit hari Jumaat. Komplain. Allahu Akbar. Mana khutbah Jumaat yang disampaikan si masuk ke dalam telinga mereka, dalam hati mereka. Kalau mereka faham makna meraih keberkatan hari Jumaat, nah, lekat daripada sembahyang zikir. Dan kalau kita tu ada hajat, bangun, bukan salah. Bukan salah. Benda bukan wajib, dah habis sembahyang, nak bangun-bangun lah. Kita si maksa. Tapi sebab apa kena komplain? Nah, pasal apa kena? Kita maulah sunnah. Contoh, kita jadi imam sembahyang Jumaat, kita si tinggal surah Sabbihisma Rabbikal A'la dengan Al-Ghasyiyah. Pasal apa? Sebab Nabi macam. Nah, sebab sunnah, kita nak ambil sunnah. Nabi macam. Hari nak lain bolehlah kita baca surah-surah lain. Hari Jumaat kita baca 2 surah ya. Sebab apa? Kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita nak ambil keberkatan hari Jumaat, kelebihan daripada hari Jumaat. Tempat kita kadang-kadang khutbah panjang, sembahyang pendek. Kadang jadi imam, inna a'tainakal kausar, sembahyang Jumaat. Maka yang sunnahnya ialah khutbah pendek, sembahyang panjang. Nah, yang sunnah khutbah pendek, sembahyang panjang. Kita terbalik, khutbah panjang, sembahyang pendek. Kalau panjang sikit khutbah, sembahyang panjang je, okey je. Salahkah? Bukan soal salah, soal yang kita nak dapat kelebihan, nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hari Jumaat tu. Dan 2 surah yang Nabi baca tidak termasuk daripada kita memberati akan makmum. Sebab apa? Kerana Nabi mula. Siapakah kita nak kata Nabi memberati makmum? Di belakang Nabi pun ada orang tua aja dulu. Sebab masyarakat kita faham yang surah pendek tu apa? Izaja, Qul Huwallahu Ahad. Surah pendek Nabi apa? Hamim Dukhan, surah pendek Nabi. Surah Sajdah ya, surah pendek Nabi. Nah, kita faham surah pendek, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas. Sebab dia ada orang madah, imam ya panjang gila macam. Kita tanya, surah apa? Wadduha.
Wadduha pun panjang sembahyang isyak. Memang sembahyang isyak tu sunnahnya kita pilih surah yang sedikit panjang, wadduha, daripada wadduha kita ambil. Tu. Jadi kita sebut tu berdasarkan kepada kaedah ilmu. Jadi kalau kita ikut dapat kelebihan. Bukan pandangan peribadi kita. Sebabnya kita tegur. Walaupun sip berlaku di situ kita tegur kerana ada live. Jadi sampai mudah-mudahan mereka berfikirlah apa yang kita sebut tu. Kita madah macam dia bukan kerana apa. Kita nak suruh masyarakat kita ikut ilmu, ikut agama. Bila kita ikut ilmu, ikut agama, yang kita maulah walaupun rupanya kedak agama, ada pahala. Ada kemuliaan bagi kita. Rugi. Rupa kedak agama tapi ada. Kenapa menyalahi akan sunnah, menyalahi akan kaedah para ulama mazhab? Kalau kita nak buat, kita nak dapat pahala, kita nak dapat kelebihan. Maka kita ikut akan ilmu, akan pandangan-pandangan ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka lah. Tu. Baik. Kemudian yang Tok Nangga pendek aja tu. Pendek aja tu, tapi dah berapa jam tu? Sejam dah tu. Belum habis lagi. Kita nak habiskan tu, nak habis. Takkanlah kita nak baca sekerat. Kalau masjid yang suruh berhenti isyak tadi, tengah-tengah berhentilah kita. Pasal. Jadi minggu depan datang nak ulang lagi, apa lagi. Atau kita nak habiskan satu topik. Supaya apa? Supaya dapat manfaat kepada kita lah. InsyaAllah. Sikit lagi. Sikit. Sikit lagi. Saya tahulah sikit. Tak ulung pukul 8 ni, awal lagi. Balik rumah pun bukan tidur lagi. Masa tu kan tidur balik rumah. Kadang-kadang kita nanggal segaut. Bilal lah, biasa Bilal nak segaut. Imam relax aja, Bilal nak segaut. Belum orang habis kuliah, lu nak iqamat nah. Bila kita situ bagus, kita mengajar duduk, ada masjid bila si duduk. Saya tahu pergi sini. Mengajar si ada muka. Dekat bila kita nak masuk waktu isyak, kita tengah mengajar, nangganya masuk. Wah, masuk si ada duduk, terus pergi ke mikrofon. Allahu Akbar. Kalaunya berilmunya faham ada masalah, tapi kita nangga kesian. Kesian. Tak semayang sebelahnya kita pernah dengar bunyi bacaan di mulutnya. Bayang kita semayang. Takbiratul ihram kah? Fatihah kah? Ada telinga kita tu okey lagi lah, tinggal orang muda. Kita semayang sebelah, pernah dengar. Bukan nak reka cerita, pernah. Demi Allah kita pernah dengar pun. Kalau orang yang baca di mulut, seorangnya dengar kita sebelah nak, kerana kita tu duduk sebelahnya. Tapi pernah dengar. Mana kata apa? Saya tahu rukun qauli tu kena lafaz di lidah. Mana katanya macam dalam hati je. Takbir pun saya dah tangkap tangan aja. Mulut saya dah bunyi Allahu Akbar saya dah. Nak madah bisu Bilal. Baru azan tadi. Allah kuat nak Allahu Akbar. Mak semayang saya dah bunyi Allahu Akbar. Mana kata semayangnya tidak sah. Semayang tidak sah. Kenapa? Takbiratul ihram rukun qauli, kena dengar pada telinga kita. Jadi kena ada bunyi lah. Allahu Akbar, kena ada bunyi. Boleh kita maca. Untuk syarat untuk rukun qauli. Sebelum daripada kita kuliah, ustaz lain kuliah sebut benda yang sama. Berkali-kali masuk-masuk. Pasal apa? Kerana hati saya ada niat nak duduk dalam majlis ilmu, terpaksa kadang-kadang. Aku nak keluar malu. Duduk juga belakang ujung-ujung duduk. Lama-lama hilang. Saya ada niat nak belajar. Ya, ilmu saya masuk. Ilmu saya berkat. Siapa nak beramal? Ilmu yang berkat tu kita mengaji, kita akan ada rasa nak beramal dengan ilmu.
Yang makna kata berkat. Kenapa? Kita ada niat nak menghilangkan kejahilan daripada diri kita. Supaya kita tahu, kemudian kita boleh beramal dengan ilmu. Tu. Jadi rugilah. Kesian, kita nanggap kesian. Kesian. Dan kita patut tegur. Sebagai orang yang tahu sikit, kita kena tegur. Cik boleh kita asyik tegur? Okey. Boleh. Tentang soalan kira semayang di masjid, semayang di rumah. Adakah semayang yang diterima? Dia ada solat. Dia untuk kami sendiri. Nya semayang di masjid tu nya kelebihan yang besar. Semayang berjamaah tu ulama kita khilaf. Ada mazhab yang kata fardu ain. Fardu ain tu makna apa? Semayang di rumah berdosa, nak semayang di masjid. Tapi dalam mazhab kita tu fardu kifayah. Mana kata ada sebahagian daripada orang yang semayang di kampung kita tu, orang yang semayang di rumah terlepas daripada dosa semua. Semayang sah. Kemudian Allah Ta'ala terima semayang. Kerana agama kita, syariat kita membenarkan. Tiada ulama kita kata semayang di rumah tidak sah. Tiada hukum yang macam ya. Cuma cerita tentang kelebihan. Nabi sebut salatul jamaah afdalu min salatil fazi bi 27 darajah. Hadis Bukhari. Sembahyang berjamaah tu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri dengan 27 darajat. 27 kelebihan. Banyak lagi ulama kita sebut 27 kelebihan. Antaranya apa? Sembahyang berjamaah tu bila kita kurang, imam tanggung. Bila kita sembahyang seorang, kita sendiri tanggung. Ia di antara kelebihan kita sembahyang. Kemudian bila kita sembahyang berjemaah, malaikat sembahyang bersama dengan kita. Bila malaikat sembahyang dengan kita, nya aminkan Fatihah imam. Karena Nabi sebut di dalam hadis, iza ammanal imamu fa aminu. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis Bukhari. Apa kata Nabi? Apabila imam amin, amin lekat daripada surah Fatihah, amin. Imam lekat Fatihah, sunat berhenti sekejap kemudian amin. Kerana amin tu bukan ayat surah Fatihah. Amin maknanya perkenankan doaku, istajib doa'ana. Baik. Dalam sembahyang tu pada amin sahaja yang kita boleh serentak dengan imam. Nak lain mesti boleh. Makruh. Pada amin disunatkan kita bersama dengan imam. Pasal apa? Kerana malaikat amin. Nabi kata siapa-siapa yang serta aminnya dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah Taala ampun semua dosanya yang terdahulu. Kalau sembahyang seorang si dapat. Si dapat. Jadi ampunkan dosa kita yang terdahulu. Semua kita. Allah Taala ampunkan dosa kita. Amin aja. Amin aja. Tu Nabi sebut tu hadis sahih tu. Hadis Bukhari. Siapa yang sepakat aminnya dengan imam, dengan para malaikat, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Besar kelebihan. Jadi dari sudut hukum sih salah. Bahkan semayang kita sah. Cuma gaji kurang. Gaji kurang. Yang sama orang kerja datang ke ofis dengan kerja di rumah. Masih sama. Gaji datang ke ofis besar lagi. Contohlah, datang ke masjid tadi gajinya lebih besar kerana kelebihan-kelebihan. Kita dapat banyak pahala. Banyak kelebihan. Contoh antaranya bila kita berjumpa di antara saudara kita. Bila kita salam dengan saudara kita, ikhlas hati, gugur dosa kedua-dua. Hilang dosa kita salam. Sebab salam tu, salam biar ikhlas lah. Tu kadang salam semua nangga muka kadang ada juga. Senyum pun senyum plastik. Macam jajak. Saya tahu apa masalah lah. Salam benar-benar Allah. Salam benar-benar. Kalau boleh, belaga pipi. Nabi sebut bila berjumpa dua orang saudara, salam dan belaga pipi. Belaga pipi, maka gugur dosa kedua-duanya. Datang masjid kita boleh silaturahmi. Besar kelebihan silaturahmi. Kita asyik datang masjid lah, kita asyik kenal saudara Islam kita. Bagi contoh. Kan banyak kelebihan. Walaupun sah sembahyang kita di rumah, tetapi kerana banyak kelebihan.
yang ada di masjid tadi, maka aula ataupun afdal bagi kita sembahyang di masjid. Cuma ulama kita sebut, kerana ada hadis juga Nabi suruh jangan jadikan rumah kita tu kedak kubur. Sunyi. Siada lalu sembahyang di rumah berjemaah sebagai contoh. Siada lalu baca Quran. Jadi kalau kita sembahyang di rumah, kerana apa? Kita nak sembahyang dengan isteri dan anak-anak kita sebagai satu bentuk apa? Tarbiyah kepada anak isteri kita. Maka boleh afdal. Kerana orang perempuan tu afdal sembahyang di rumah berbanding dengan orang lelaki. Jadi bila kita sembahyang di masjid, anak bini kita asyik sembahyang di rumah. Jadi tuturu kita dulu dalam seminggu nya akan ada satu masa nya sembahyang di rumah bersama dengan anak dan isteri. Tapi kalau kita sembahyang di rumah, kita sembahyang seorang, bini sembahyang sendiri, bagus datang masjid saja. Ada nyasi mau. Kami si boleh Ustaz jadi imam. Kalau sembahyang Zuhur boleh dah. Kalau maghrib si apa? Zuhur asar aja. Gini nak belajar Zuhur asar lah. Nya kadang-kadang bukan si apa surah, tapi bila jadi imam tu nya nebus lain nebus. Hilang habis. Sebab kadang-kadang bila jadi tu imam kuliah pun si habis. Kuliah ajak si habis. Pasal nebus kena lagi di belakang kita tu ada orang alim sebagai contoh, nak lagi lah kita rasa nebus. Jadi kalau kita nak ada orang alim, sibuk jadi imam, minta je jadi imam, persilakan jadi imam. Bahkan afdalnya orang yang alim jadi imam. Yang paling afdal orang yang faqih di kalangan kita jadi imam. Kalau nyasi mau, lain ceritalah nyasi mau lah. Kita tu imam rotib sebagai contoh. Tiba-tiba ada tok guru datang ke suruh kita tu, kita pun persilakan. Si boleh nak rampas kerana nya imam yang dilantik, si boleh rampas orang lain pergi jadi imam, si boleh. Tapi nya sendiri yang mempersilakan. Tok guru yang madah siapa katanya nak aja siapalah. Tapi sekurangnya kita offer. Tok si ada. Mentang-mentangnya imam dilantik lah, datang nak tunjuk katanya imam si ada offer lalu, offer lah. Ambil keberkatan tok guru orang alim lah sebagai contoh. Itu tujuannya tadi. Kerana yang paling afdal yang jadi imam di kalangan kita yang pertama adalah orang yang paling faqih. Faqih makna apa? Paling faham tentang hukum agama, hukum sembahyang secara khusus. Nak suara bagus ya, nombor 20. Nombor 20. Orang kita sih cari nak suara bagus dulu. Biar jahil pun, tak maaf lah. Asal suara bagus, tapi hukum hakam sih tahu apa. Maka agama suruh cari yang paling faqih. Sekurang-kurangnya berkaitan dengan sembahyang, rukun sembahyang tahu rukun qauli. Tu imam mesti tahu rukun qauli. Ada juga. Masih boleh. Kerana apa? Tu imam tu besar tanggungjawab. Besar pahala dan besar juga ancaman. Kalau betul, besar pahala. Kerana apa? Kerana kelebihan jadi imam tu. Kalau si kena cara, maka besar juga ancaman. Imam Syafi'i. Tadi ada Ustaz Azhar Idrus tulis di Facebook tentang kelebihan jadi imam dan jadi makmum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh langgar, boleh baca. Besar kelebihan. Jadi imam, jadi makmum. Jadi Bilal. Kelebihan jadi Bilal. Tapi dengan syarat betul, kena mengaji. Bukan salah jadi imam. Kena mengaji. Jadi Bilal pun kena mengaji juga. Biar tahu mana sunat kita. Jadi Bilal contoh apa sunat? Sunat bagi Bilal. Ada. Tu kadang-kadang Bilal. Sinangga tu imam qomat. Ada tempatnya qomat. Kayak baru cari tu imam. Orang tu imam ada dulu, baru qomat. Qomat tu mana kata apa? Nak sembahyang. Qomat kita, kalau kita qomat, kemudian kita nunggu tu imam, kalau di antara jarak sembahyang dengan qomat tadi, boleh sembahyang 2 rakaat yang ringkas, si ada pahala qomat tadi. Kena qomat balik. Sebab biar nak qomat, nanggar dulu. Imam ada asyik belakang. Tu imam si ada qomat, lalu qomat. Kadang orang tengah sembahyang sunat pun qomat juga. Tangga dulu lah, pusing-pusing belakang nanggar. Orang dah habis, barulah qomat. Imam pun dah beri isyarat. Macamnya okey lah. Tanya dulu imam lah, boleh qomat ke? Imam dah, okey qomat. Qomat. Tu kadang imam belum habis imam. Imam tengah tahiyat lah. Bangun qomat lah. Kalut imam lah.
Tersarut macam tahiyat lah. Nak ulang balik, jadi lambat lagi. Jadi cara sunat. Dan sunat jua azan tu tidak terlalu panjang. Berlagu panjang lagu. Kadang-kadang hari Jumaat, bila kita macam khutbah kan ada azan. Bila kita beri salam, kita duduk kan azan. Azan ya pun panjang juga. Azan nak mula-mula okeylah panjang dikit lah. Tu azan ya pun panjang juga. Nunggu lama kita tu. 15 minit bila nak khutbah aku. Payah orang komplain, Ustaz Amin khutbah panjang. Bukan kami panjang, ya bila nak panjang ni. Kalau nyasi curi masa kami tadi, si panjang gila. Nak salah khotib aja. Bila si disalah. Si pernah dengar Bilal dikomplain kerana azan panjang. Kami si pernah dengar. Kadang-kadang panjang, panjang lagu. Tu. Si sunnah makruh ulama kita kata. Bukan katalah pendek gila, tapi sibuh terlalu panjang, nak sampai berapa harakat nak. Itu kena tahu, nyada syarat-syaratnya juga. Nah, sunat bagi Bilal. Hanya kena ada ilmu. Baru kita dapat pahala kita mula tadi. Baik. Kemudian nak azan tu kena tahu masuk waktu dulu. Kita yang jadi tukang azan tu kena tahu masuk waktu. Tentu masuk waktu baru boleh qomat. Baru boleh azan. Kalau azan sebelum daripada masuk waktu, nak walaupun 1 minit, saya dah pahala azan tadi. Maka pahala azan tu besar. Diberi pahala sebanyak mana manusia yang dengar. Sejauh mana sampai azan kita tu, sebanyak ya pahala Allah Ta'ala beri. Tiba-tiba belum masuk waktu, kita dah azan. Jangan lu. Relax kan, sibuk segarut gila. Orang kata bila masuk tu azan, 2-3 minit lambat pun saya ada masalah. Karena Nabi sebut iza ja'atis salah falyu'azzin. Apabila datang kepada kamu semayang, maka hendaklah kamu azan. Makna kata azan tu bila nak semayang. Kalau kita semayang pukul 8.30, 8.30 sunat kita azan sebenarnya. Tapi salahkah azan dulu? Salah juga. Macam bila kita tadi minta izin, okeylah. So saya dah minta izin. Jalan depan duduk di mikrofon. Kalau ada tali, ikat kaki. Tambak di tiang. Ada minta izin apa. Jadi nyasi tahu. Yang kata azan tadi ketika mana kita nak sembahyang. Nabi SAW satu ketika dalam hadis, Nabi akhir tidur dalam gua, cerita dalam gua dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Allah Ta'ala lupakan Nabi SAW sebagai pengajaran kepada kita. Kalau kita tahu. Maka bila nak sembahyang subuh akhir tadi, Nabi suruh Abu Bakar azan. Mana kata kalau kata kita malam ya tidur sedar. Sedar pukul 10 pagi. 10 pagi subuh kita. Sunat kita azan. Sunat kita azan masa bila kita nak sembahyang. Tapi jangan kuatlah. Dah azan pukul 10. Pakai mikrofon lagi. Orang ada apa tu sembahyang subuh pukul 10? Sibuk kuatlah. Ambil pahala, ambil kelebihan. Sebab Nabi sebut bila datang sembahyang maka hendaklah kamu azan. Sebab ya kalau di Semenanjung saya jadi isu gila bila habis kuliah baru azan. Saya ada masalah. Situ kalau kita rasa takut orang keliru apa ada isu, siapa berhenti. Tapi mintalah izin sekejap nak berhenti azan. Kemudian bila kita nak qomat pun tanggallah dah habis kuliah ustaz tadi. Ustaz ya baru nak doa, nak tutup kuliahnya. Dah qomat kawannya. Allahu akbar. Untuk si ada adab, si ada ilmu, si ada adab. Boleh menjawab si soalan tadi panjang. Ya kadang bukan si mau buka soalan takut jadi panjang jawapannya. Salah orang si pandai tu macam lah. Tanya sikit jawabnya panjang. Orang pandai jawab sikit-sikit je. Allahu akbar. Sikit lagi, nak habiskan sikit lagi. Berapa kali sikit lah tu. Katanya yang ketiga mustahik fatwa. Istilahnya mustahik fatwa. Fatwa tu mana apa fatwa? Fatwa lah. Fatwa tu mana pandangan-pandangan mufti, orang yang memberi fatwa. Mufti tu bukan mustahid. Mufti tu nyambil pandangan-pandangan yang telah disebutkan oleh ulama. Itu mufti namanya. Mufti
orang yang mengeluarkan fatwa. Mujtahid fatwa dan iaitu mereka yang kuasa ia atas tarjih. Orang yang mampu untuk tarjih. Tarjih itu mana apa? Menentukan pandangan mana yang lebih kuat. Yang makna tarjih. Ada dua pandangan. Kemudian nya tentukan pandangan tu nak lebih kuat. Jadi nya pun fatwakan dengan pandangan yang tadi. Itu namanya mujtahid fatwa. Seperti Ar-Rafi'i, seperti Imam Ar-Rafi'i. Seperti Imam Ar-Rafi'i. Imam mazhab kita Syafi'i itu Imam Ar-Rafi'i, mujtahid fatwa. Dan An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Jadi Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i itu mujtahid fatwa. Besar tu mujtahid fatwa tu Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Bahkan ulama kita sebut dalam mazhab Syafi'i kalau sepakat antara pandangan Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi ialah pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang paling kuat. Bila sepakat antara Rafi'i dengan Imam An-Nawawi. Kerana kedua tu imam mujtahid mazhab di dalam mazhab kita Syafi'i. Ini ada kaedah lah dalam mazhab kita Syafi'i itu. Ataupun disebut juga dengan mujtahid muqayyad dalam kitab lain. Mujtahid tarjih itu disebut juga sebagai mujtahid muqayyad. Nya terikat lah. Mujtahid muqayyad itu terikat dengan kaedah, dengan pandangan-pandangan imam tadi. Tapi nya sendiri boleh menentukan mana yang kuat. Hari itu orang yang mentarjih pandangan, ya asyik sampai kepada kedudukan, ya jadi masalah hari itu. Yang madah pada kami kuat notok pandangan notok kuat. Siapa kita nak menentukan kuat si kuat? Kita mujtahid tarjih kah? Nah, macam orang kata apa? Oh, di sisi kami pandangan mazhab Syafi'i itu lemah katanya. Dalam masalah macam kunut subuh. Siapa kita nak tentukan? Sampaikah kita kepada kedudukan tarjih? Kita nak tarjih pandangan imam tu? Tu kita kena tahu kedudukan diri kita. Jadi mujtahid tarjih, mereka mentarjihkan akan fatwa-fatwa, ijtihad-ijtihad yang ada dalam mazhab. Katanya tidak seperti Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Itu Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli. Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli itu dua orang ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Banyak fatwa-fatwa, banyak pandangan beliau, banyak kitab. Jadi orang yang belajar mazhab Syafi'i, mereka akan lari daripada dua tokoh tu. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Ramli. Tapi katanya di situ Imam Ibn Hajar dan Ar-Ramli bukan mujtahid fatwa seperti mana Imam Nawawi. Mana sampai kedudukannya lah. Maka bahawasanya tiada sampai kedudukannya akan pangkat tarjih. Sampai kepada kedudukan tarjih. Cuma ulama yang membahagikan mujtahid kepada mujtahid fatwa. Disebut bahawasanya beliau tu mujtahid fatwa. Situ mujtahid fatwa dah nak. Mujtahid fatwa. Ada kitab membahagikan di antara mujtahid tarjih dengan mujtahid fatwa. Mana kata Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli itu kedudukannya mujtahid fatwa. Seperti juga Imam Al-Ghazali juga hanya sebut sebagai mujtahid fatwa di dalam mazhab Syafi'i. Itu khilaf ulama lah dalam menentu. Bahkan kedua orang yang taklid, bahkan keduanya orang yang taklid. Katanya bahkan dua daripada imam tadi, Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli masih dikira muqallid. Bayang kita, dua orang imam tu pun masih dikira muqallid. Kita nak bukan imam, nak ada sikit kitab tu, rasa macam mujtahid. Nah, imam dua tu yang alim tu, kan alim kecil tu. Kalau kita baca kitab-kitab fatwa mereka, Masya Allah. Ia pun sampai kepada kedudukan kata ulama. Kita jauh lagi lah. Dan berkata setengah ulama. Tapi ada ulama sebahagiannya mengatakan bahawasanya bagi keduanya, bagi Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, tarjih pada setengah-tengah masalah. Ada tarjih juga. Pada setengah-tengah masalahnya ada tarjih juga. Mana katanya mentarjihkan pandangan dalam satu-satu masalah. Mana tinggi juga lah labelnya. Tapi semua setengah-setengah masalah. Bahkan Syekh Ali Ash-Shibramalisi, itu ulama besar juga, Syekh Ali Ash-Shibramalisi pun ada juga baginya tarjih. Untuk orang mengaji kitab mazhab Syafi'i akan jumpa dengan nama Syekh Ali Ash-Shibramalisi. Bagi beliau pun ada tarjih juga. Wallahu a'lam.
Jadi habis dalam kitab kita tu. Jadi ada soalan sih sementara kita nak berhenti tu. Soalan pendek aja, jangan panjang. Kerana jawapan dah panjang. Soalan yang mudah je. Mudah, okey. Mudah boleh. Apabila saya pergi belajar lah. Pergi belajar. Makan di makan di Mesinun 4-5 orang lah. 4-5 orang berarti 9 orang. 4-5 orang berarti 9 orang di situ. Mak kawan saya belajar orang tadi. Okey. Jadi saya punya niat bagus kita doa selamat terus apa semua. Diam sajalah orang lain semua. Hari ini saya belajar. Jadi tiba-tiba saya ingat saya pesan niat kita makan ini mungkin pulang tahun kami apa-apa ni mana. So nanti baca doa makan. Boleh disambung doa makan kita pakai doa selamat. Boleh juga saya cakap. Saya dah niat dari rumah saya tadi. Esok kita makan di Masjid Aminun. Bawa makan lah tadi. Ramai-ramai sumeja. Jadi niat saya dah makan tadi. Okey. Doa makan sebenarnya tadi ada kawan bagus kita doa makan tu untuk doa selamat. Masuk terus. Soalannya bolehkah doa makan disekalikan doa selamat? Yes. Nya banyak benda yang keliru. Satu, doa makan yang kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar bukan semata-mata untuk makan. Karena maksudnya Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah bagi kami. Ma razaqtana, apa yang engkau rezekikan kepada kami. Rezeki Allah kan makan aja. Wa qina azabannar, dan minta jauh daripada azab neraka. Anak kita yang kita dapat, ya rezeki. Bila dapat anak kita doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Boleh. Tapi kerana doa ya dipakai untuk makan saja. Kerana orang kita faham lah. Jadi dia ingat doa makan saja. Jadi kadang-kadang kita doa selamat kita masukkan terus doa Allahumma barik lana. Senyum kawan, dia ingat dah nak makan. Tengah doa tu kita baca nak Allahumma barik. Kenapa dia faham Allahumma barik lana ya doa makan saja. Maka doa ya boleh dipakai untuk semua keadaan. Dekat daripada sembahyang boleh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Orang belakang apa tu imam tu? Lapar ke apa? Orang si mengaji lah. Orang si mengaji yang si tahu. Ya masalah kita nak olah pun sebab salah. Maka doanya terpakai untuk semua. Allah Ta'ala beri kita apa? Kereta baru. Allahumma barik lana. Ya Allah berkatilah bagi kami kereta baru yang kau beri dengan aku. Kita dapat rumah baru. Allahumma barik lana. Ya Allah berkatilah bagi kami rumah baru. Ma razaqtana, apa yang kau rezekikan kepada rumah. Dapat bini baru pun sama. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tapi tunggu bini mati lah. Mu hidup jangan cari pasal. Boleh doa kerana minta keberkatan tu boleh. Apalagi doa kesyukuran masuk sekali saja dah masalah. Bukan kata kena asing-asing kalau doa doa kesyukuran kayak doa makan. Biasa kalau orang minta doa kami akan masukkan sekali. Kayak orang doa makan ustaz, tadi aku dah baca di dalam doa kesyukuran. Yang asal sunnah masa nak makan tu baca bismillahirrahmanirrahim. Yang sunnahnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi si salah macam Allahumma barik lana kerana Pak Imam Nawawi sebut akan riwayatnya. Boleh macam. Tapi orang kita baca bismillahirrahmanirrahim kayak beloya baru makan. Faham tak? Yang bismillahirrahmanirrahim. Makan. Jadi kita mulakan makan dengan bukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang Nabi suruh mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bila bismillahirrahmanirrahim masukkan nasi lo. Kayak baru loya. Kadang-kadang kawan pun sigit juga. Masa kita nak makan je lah dimak loya. Tunggu kita suap habis dulu. Adik rugi. Nak samalah orang-orang nak tidur malam lah. Mengucapnya. Mudah-mudahan mati dengan la ilaha illallah lah, baca ayat kursi. Kemudian mengucap la ilaha. Nak tidur nak. Bini tanya, esok pergi pasar bang? Tidur. Mati dalam auk.
Maka kita nak jadikan akhir kalam kita la ilaha illallah. Jadi nak mengucap, tunggu bini tidur. Tidur nak mengucap tidur. Baru akhir kita dengan la ilaha illallah. Karena Nabi sebut, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, ucapannya, cakapnya dengan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Tapi kita kat yang beloyalah, layangan bini, apa cerita-cerita. Matilah cerita ya. Kalau matilah. Kalau mati malam ya, cerita. Maka kita nak akhirkan kalam kita dengan la ilaha illallah. Jadi sama je adik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca doa dulu pun Allahumma barik lana, lekat ya baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca doa bismillah si baca. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap pekerjaan yang ada nilai di sisi syarak yang kita tidak mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, makannya terpotong. Apa makna terpotong? Kata ulama, qalilul barakah, kurang keberkatan. Makan kita kurang berkat. Jadi malas ibadah. Kalau makan ada keberkatan, kekuatan yang kita dapat akan menyebabkan kita jadi rajin untuk ibadah. Jadi baca bismillah. Kalau si baca bismillah, makan dengan syaitan. Makan dengan tangan kiri. Kadang ada makan kuih tangan kiri. Bukan jemaah biasa tu Bilal. Makan dengan syaitan Nabi sebut. Makan tangan kiri. Bilal lagi. Bagi tangan Bilal. Tangan kiri. Allahu Akbar. Saya tahulah Bilal situ kan Bilal sini. Lupa. Tangan kanan lah. Kuih pun tangan kanan. Kuih, air pun air. Kalau kita tangan makan air tu, letak tangan. Biar tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri. Walaupun si haram tapi si ada keberkatan. Sunnahnya pakai tangan kanan. Kadang-kadang kau kuah nak, boleh pakai tangan kanan. Ada orang geli. Tangan pakai makan nasi. Kan ada keberkatan. Kan ada keberkatan. Macam kita makan dalam talam. Orang tabligh makan dalam talam. Kita jarang lah orang tabligh amal sunnah kan. Pasal apa? Karena sejak dari kita tu ada keberkatan. Kita numpang barakah orang. Numpang barakah orang. Sebab dia kalau kita mengaji dulu di pondok, belum kita makan, kita suap dulu kawan kita. Yang suap kita ambil keberkatan. Boleh jadinya tu orang yang baik pada di sisi Allah Taala, yang ada barakah, masuk ke mulut kita barakah. Ya tujuan tadi. Jadi kita rasa geli. Geli apa? Kita makan, makan nasi. Pegang saya ada masalah. Usi pun pakai tangan kiri pun sialah. Nak cebok aja. Tapi nak masuk mulut kita pakai tangan kanan. Tu orang-orang kiri kanan dah juga. Takut orang lain dapat lah. Merekod lah. Kanan kiri. Allahu Akbar. Rezeki kita ada lah. Nak sibuk lah. Sibuk nak apa? Nak berebut-rebut lah. Jadi boleh. Saya ada masalah. Okey, menjawab soalan si. Jawab. Jadi kita tutuplah soalan kita. Mesti panjang cerita lagi. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan daripada majlis kita pada malam tu. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, ada tutur kata kami yang menyinggung perasaan tuan-tuan hadirin hadirat pada malam tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman yang benar kepada kita supaya kita dapat beramal mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diajarkan oleh para ulama kita. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.